Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali dalam CTU 554 dalam penghayatan etika dan parada 2022. Jadi saya bersama rakan-rakan saya akan mengulas lebih lanjut mengenai tajuk anisan nilai etika dan peradaban dalam filem Munafik 2. Kami dari kelas nama F4A. Ini rakan-rakan saya sama saya, Muhammad Ali Fakri bin Ghazali, Shasilaha dan Siti Naatika di Sheikh Ibrahim. Baiklah, kalau ada masa bolehlah lihat sedikit video intro untuk filem ni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sinopsis filem Munafik 2 ini. Kita mula dengan dia punya watak utama iaitu Ustaz Adam yang sebenarnya lah kembali tenang setelah dia punya ujian di dalam Munafik utama itu, tapi kemudiannya tersambung dengan Munafik kedua ini di mana antagonis utamanya iaitu Abu Jah ni yang merasukkan dengan adalah kisah dia dengan Sakinah yang dia kena rasuk dengan Abu Jah Abu Jah cuba mempersebarkan dia punya dakwah, dan kita saksikan bagaimana Ustaz Adam ni cuba menangkis kembali dengan Abu Jah ni. Ini bagaimana dengan akhirannya kita saksikan bersamanya. Adakah Nasibihan yang melakukan sebagai Abu Jah ini sebagai punca dia, dan siapakah Abu Jah ini kepada Sakinah? Baiklah, untuk objektif kajian ni kita dapat saya katakan ada dua objektif kajian. Itu yang pertama, mengkaji konsep serta masa etika dan peradaban di dalam filem Munafik 2 ini, manakala yang kedua ialah mencari etika dan peradaban masyarakat dalam Malaysia ini dari segi perspektif dalam filem Munafik 2 ini. Baiklah, untuk analisa perbincangan saya akan serahkan kepada rakan saya untuk teruskan analisa mereka. Assalamualaikum, saya Shashila binti Said, nombor pelajar 2021229982. Okey, seterusnya saya akan sambung perbincangan mengenai filem Munafik 2. Etika ialah ilmu yang membincangkan apa yang harus dan juga apa yang tak harus dilakukan oleh seseorang itu, dan ianya merupakan garis panduan untuk kita mengenal pasti tingkah laku yang baik dan juga yang buruk. Etika ni kita boleh anggap ianya sebagai satu disiplin ilmu yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau kita tengok sendiri, setiap agama yang wujud dekat dalam dunia ni, dia mengajak kita untuk melakukan tingkah laku yang baik dan juga moral yang baik. Dan etika ni adalah satu falsafah yang memenuhi tuntutan agama. Okay, seterusnya di dalam isu filem Munafik ini sendiri, yang pertama sekali adalah fitnah, melambangkan tiadanya nilai etika yang baik. Unsur fitnah ni termasuk dalam nilai etika yang kita dapat petik daripada filem Munafik 2. Dalam bab ni kita dapat lihat Abu Jah ni dia telah menangkap Ustaz Adam dan dia telah memanggil orang kampung untuk berkumpul. Kemudian Abu Jah ni dia memerintahkan Sakinah untuk menuduh Ustaz Adam ni telah merogolnya. Kalau kita tengok sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah yang mana fitnah itu adalah lebih besar dosanya daripada membunuh. Seterusnya, sifat munafik seperti Dajjal. Di dalam filem Munafik 1 mahupun dalam filem Munafik 2, sebutan Dajjal ni berulang-ulang kali disebut di dalam filem tersebut. Dajjal ni lah yang akan keluar pada akhir zaman dan dia akan mengaku sebagai Tuhan dengan kebolehannya untuk sihir yang diberikan oleh Allah SWT, sehinggalah hasutan dia tu akan merosakkan makhluk di muka bumi ini nanti. Seterusnya, perbuatan sihir. Istilah sihir ini merujuk kepada perbuatan seseorang yang melakukan secara tersembunyi ataupun gaib, menyihir badan, hati atau akal orang lain. Perbuatan ini dilakukan atas sebab tertentu dan ianya melanggar undang-undang Islam. Orang yang melakukan sihir ini dia akan menjadi syirik dan juga berdosa besar. Okay, yang terakhir, dakwah. Dakwah ni tak pernah mudah. Kalau kita tengok sendiri Ustaz Adam ni, dia menghadapi banyak kesusahan dalam memperjuangkan untuk menegakkan kebenaran amar makruf nahi munkar. Kita dapat lihat bahawa perjalanan dakwah ni tidak dihiasi dengan emas, permata dan juga kapit merah.
Kita lihat sendiri bahawa Nabi Muhammad SAW dia telah melalui banyak kesusahan dan tribulasi semasa menyebarkan risalah Allah SWT yang mulia ini. Walau bagaimanapun, kita kena percaya bahawa Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang bersabar, bertawakal dan bergantung hanya kepada Dia. Kerana Allah ni dia menurunkan ujian kepada makhluknya yang berani dan setiap kesusahan yang datang sekaligus akan disulami dengan kemudahan dan juga kesenangan. Sekian, terima kasih. Pengajaran di dalam filem Munafik 2 ini adalah kepentingan dalam menuntut ilmu dengan orang yang benar. Pada minit 8 ke 57 saat, babak di mana Sakinah yang dilakukan oleh Maya Karin, anak kepada Imam Malik, tidak mempercayai kata-kata Abu Jah yang mengatakan bahawa ayahnya akan sembuh dan hidupnya akan lebih senang jika dia mengikut ajaran Abu Jah. Walaupun ajaran Abu Jah sangat bertentangan dengan agama Islam dengan mengkafirkan penduduk kampung tersebut. Seterusnya, memperjuangkan dan membela agama Islam iaitu Mujahid. Dalam filem Munafik 2 ini, Ustaz Adam iaitu watak yang dilakukan oleh Samsul Yusof berkata, Hadza Fir'aun fi hadhil ummah. Dalam satu babak yang bermaksud, inilah Fir'aun untuk umat zaman sekarang. Apakah sebab Ustaz Adam menyatakan perkara ini? Kerana Fir'aun mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan dan memaksa semua orang untuk menyembah dan sujud kepadanya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalam menghadapi pelbagai ujian termasuk fitnah, sihir dan tindakan yang serupa dengan Puak Abu Jah, Ustaz Adam tetap teguh dalam membela dan memperjuangkan agama Islam. Dia terus menegakkan kebenaran untuk memberitahu orang Islam di kampung itu bahawa kita hanya bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya makhluk lain. Seterusnya, menyampaikan kebenaran dan kefahaman tentang Islam, iaitu musaddiq. Di dalam filem Munafik 2 ini, iaitu watak Azman dilakukan oleh Fiz Fairuz, menyatakan bahawa dia akan terus bekerjasama dengan Ustaz Adam dalam menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah. Mereka mencontohi cara Nabi Muhammad SAW bersahabat dengan para sahabatnya dengan niat untuk menyebarkan risalah mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, penyampaian secara dakwah bil lisan yang bermaksud kaedah dakwah yang melibatkan perkataan atau komunikasi secara lisan seperti ceramah, khutbah atau perbincangan dipanggil sebagai dakwah bil lisan. Sebagai contoh, dalam babak yang berlangsung pada minit 5 ke 34 saat, Ustaz Adam bercakap kepada orang ramai di dalam masjid tentang tablis iblis yang merujuk kepada taktik iblis untuk menjerumuskan manusia ataupun umat Nabi Adam ini ke dalam jurang kehancuran. Ceramah Ustaz Adam boleh mengajak orang untuk berhati-hati dalam mengikuti ajaran seseorang ilmuwan sama ada ia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Akhir sekali, penyampaian secara dakwah bil hikmah yang bermaksud dakwah bil hikmah adalah kaedah dakwah yang efektif kerana ia bijak, persuasif dan sesuai dengan zaman atau situasi sekarang. Sebagai contoh, dalam minit 1 jam 4 minit 5 saat, babak di mana Ustaz Adam cuba menegakkan kebenaran tentang ajaran sesat yang dibawa oleh Abu Jah ini yang telah menyesatkan penduduk kampung yang terpedaya dengan ajarannya yang jelas salah di sisi Al-Quran dan hadis. Seterusnya, kita akan ke langkah untuk menghindari kemunafikan. Untuk menghindari daripada terjebaknya di dalam kancah kemunafikan, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Antaranya adalah yang pertama, memperolehi pengetahuan yang betul. Okay, kita dapat memperolehi pengetahuan yang betul dengan kita menghadiri majlis pengajian agama, membaca teks agama dan juga kita bertanya kepada ulama ataupun ahli agama yang kita percayai. Seterusnya, kita semak kebenaran maklumat.
Ketika kita dapat pandangan ataupun maklumat daripada orang yang lain mengenai agama adalah penting untuk kita berhati-hati dan kita kenal pasti dulu sumber maklumat itu daripada mana. Seterusnya berpegang kepada sunnah dan juga Al-Quran. Kita boleh untuk kita kekalkan akidah yang betul adalah melalui pemahaman yang tepat dan juga mendalam terhadap Al-Quran dan juga sunnah. Usaha dalam menghindari kemunafikan adalah salah satunya dengan menghindari pemahaman ekstrim dan sesat. Maksudnya di sini hanya dengan keimanan kepada Allah SWT menjadikan seseorang manusia itu sebagai umat terbaik, iaitu yang mengamalkan sifat pertengahan, tidak terlalu ekstrim atau longgar dalam kehidupan beragama. Orang yang beriman juga menjalani kehidupan berpandukan hujah dan dalil yang sahih serta menggunakan pertimbangan akal fikiran yang waras dalam segenap urusan kehidupan. Sangat penting untuk kita mengelakkan pemahaman yang sangat ekstrim atau sesat yang bertentangan dengan ajaran agama yang sebenar. Seterusnya, menghasilkan pemahaman yang konsisten. Maksudnya di sini adalah mengembangkan pemahaman yang seimbang dan tidak terlalu ekstrim adalah penting dalam menjalankan kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Ciri ini adalah berupaya untuk kita selalu mengembangkan pemahaman kita dalam penghayatan ilmu agama kita. Orang yang matang beragama haruslah menyedari keterbatasan dirinya dalam menuntut ilmu, terutamanya ilmu agama Islam. Kerana kita sebagai umat Islam akan sentiasa berusaha untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan tentang agama kita. Dengan itu, kita dapat membuka diri kita untuk memperoleh pencerahan secara terus demi meningkatkan pengetahuan dan penghayatan dalam agama Islam. Akhir sekali, mengadakan perbincangan bersama ahli agama yang boleh dipercayai. Jika kita mempunyai pertanyaan atau keraguan tentang ajaran agama, adalah lebih baik untuk bertanya kepada ulama atau ahli agama yang terpercaya. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 macam pertanyaan. Pertama, ada pertanyaan yang khususnya berkaitan dengan cara ibadah yang wajib. Maka hal seperti ini wajib ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui agar bisa menjalankan ibadah yang lebih tepat dan sempurna. Kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Misalnya minta fatwa kepada seorang mufti berkait permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ketiga, bertanya tentang sesuatu yang tidak penting yang kalau hal ini ditanyakan akan menjadi mudarat kepada kita. Islam adalah agama yang paling sempurna dalam memerhatikan seluruh sisi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai kitab petunjuk telah memberikan panduan yang komprehensif mengantarakan manusia meniti jalan yang betul, keselamatan untuk menghadapi keselamatan dunia dan akhirat dan mendalami ilmu agama dengan lebih tepat dan sempurna. Sekian, terima kasih. Baiklah, kembali bersama saya lagi dalam kesimpulan dan penutup. Untuk ini, Imam Ahmad dah meriwayatkan sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah setiap orang munafik yang pintar berbicara. Munafik sifat yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah kerana tanda-tanda orang munafik ni ada 3, iaitu jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia tidak menepati dan bila dibaranah ia mengkhianati. Sebagaimana kita kata hari ni saya menang, esok minyak turun. Itulah. Okey, akhir sekali ada penting untuk kita semua untuk terus menjadi diri kita sendiri supaya kita tidak mengalami penyakit hati seperti orang munafik yang hanya mengejar kepentingan duniawi. Terima kasih kerana telah bersama-sama kami untuk dalam slideshow ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.